Bismillahirrahmanirrahim. Dengar jelas tak? Cuba respon dalam komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jelas tak dengar? Saut wadah, suara jelas tak? Cuba komen suara jelas tak? Suara jelas tak? Hello? Suara jelas tak? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak suara? Cuba komen suara. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tak ada suara. Ajaib. Rosak pula dah ni. Tak ada suara ke? Jelas. Okey, kita mulakan insya-Allah. Apa-apa komen boleh komen terus dalam grup. Sebab saya tak tengok komen kat sana. Apa-apa komen, tak dengar suara ke, sangkut ke, ataupun ada soalan ke, boleh tanya soalan dalam grup WhatsApp kita insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah ini kita ulang balik bab kedua, pelajaran yang kedua, dan kita akan juga masuk pembelajaran yang ketiga insya-Allah. Sebelum kita masuk, saya nak bagi tahu manhaj ataupun cara yang kita nak gunakan dalam syarahan kitab ini ialah saya akan baca kitab dan saya akan syarah. Dan saya tidak akan terjemahkan satu persatu lah kalimah-kalimah yang ada dalam kitab ini. Itu yang pertama. Sebab kalau terjemah satu persatu makan masa. Yang kedua, perbahasan yang akan datang kita tidak akan sentuh awal. Kita akan biarkan perbahasan tu akan dibincangkan pada masa-masa mendatang. Jadi apa yang kita baca, kita bincang yang tu je. Yang akan datang nanti kita akan baca. Ataupun kalau ada soalan yang berkait dengan dengan perkara yang akan datang, kita akan tangguh juga. Supaya kitab ini boleh dikhatamkan dalam masa yang paling segeralah insya-Allah. Okey, kita baca. Ad-darsus tsani fi sinil haid wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi. Pembelajaran yang kedua ialah tentang warna umur
seseorang perempuan itu boleh datang darah haid, tempoh darah haid, warna dan juga sifat. Jadi perbahasan dalam kitab ni ataupun dalam pembelajaran yang kedua ni ada berapa? 5, 6. Yang pertama umur haid, tempoh. Yang ketiga warna. Yang keempat hukum al-qudrah was sufrah. Hukum darah bila mana keluar dalam keadaan qudrah, dalam keadaan warna keruh, warna coklat, dan juga sufrah, warna kuning. Wadam alladhi tarahul hamil, darah yang dilihat oleh seorang yang sedang hamil, adakah itu darah haid ataupun istihadah. Yang keenam, wan naqa alladhi yatakhallalu baina dima'il haid. Naqa itu mustalah, makna naqa iaitu hari-hari yang tak keluar darah haid, saat-saat yang tidak keluar darah, saat-saat yang tak keluar darah. Okey, saat itu adakah kita hukum sebagai haid atau istihadah? Itu ada perbincangan dia. Jadi kita kena faham, bila sebut naqa bukan makna mesti suci daripada haid, tak. Makna naqa tak keluar darah haid. Boleh jadi tak keluar darah tapi kita hukum sebagai haid juga, sebagaimana yang kita akan bincang. Awalan sinul haid, yang pertama ialah umur bagi seseorang itu, kemungkinan datang darah haid bagi perempuan lah. Aqallu sinnan yumkinu an ya'tiya fihi al-haidul mar'ata 9 sinin qamariyatin taqribiyah. Jadi sekurang-kurang umur perempuan boleh datang darah haid ia 9 tahun penuh. 9 tahun penuh bulan Islam. Dan bila sebut 9 tahun, maka kalau nampak darah umur 8 tahun ataupun umur 7 tahun, walaupun sehari semalam, itu kita sebut darah fasad, darah istihadah, darah yang rosak, darah yang menunjukkan boleh jadi budak tu ada sakit dan sebagainya. Wa qauluna taqribiyatun, perkataan kami taqribiyah ay yughtafaru naqsu muddatin la tas'u haidan wa tuhra, wa hiya ma kanat duna 16 yawman. Amma idza kanat tas'u aqalla tuhrin wa haidin wa huwa 16 fa akthar fa inna ad-dama alladhi ataha qabla zamanil imkan dan mustihadah. Jadi makna takribiyah ialah agak-agak, makna 9 tahun anggaran ataupun 9 tahun secara lebih-lebih kurang. Itulah takribiyah ni, kita nak terjemah. Maksud dia kat sini ialah kalau darah itu keluar 15 hari dan ke atas, 15 hari sebelum, tak, 15 hari dan ke bawah, 15 hari sebelum cukup umur 9 tahun, 14 hari sebelum cukup umur 9 tahun, 13 hari sebelum cukup umur 9 tahun, maka darah tu kalau cukup sehari semalam, kita katakan sebagai darah sebagai darah haid. Okey. Wali tawdih ma taqaddam nadhkuru ba'd al-amthilah. Kita terus masuk contoh. Ini satu lagi manhaj yang kita akan bawa dalam pengajaran kitab. Jadi poin penting disebut tadi. Poin penting tu kita akan syarah berdasarkan contoh yang dibagi. Supaya kitab bergerak dengan sedikit lajulah. Jadi tengok nombor 1 tu. Ra'at qabla bulughiha 9 sinin qamariyatin bi 10 ayyam daman hal hadha haidun. Tu. Soalan dia apa? Soalan dia ialah, seorang perempuan ni kita sebutlah Zainab. Zainab nampak darah 10 hari sebelum umurnya cukup 9 tahun. Ni. Ni 9 tahun. Cukup 9 tahun. Tak? Okey. 10 hari sebelum cukup 9 tahun. 10 hari sebelum cukup 9 tahun keluar darah 24 jam. Adakah ini haid ataupun istihadah? Jawapannya wal jawabu na'am. Ya, ini darah haid. Yu'adu haidan idza tawaffarat fihi syurut. Wa kaunuhu qabla tamami 9 la yadur. Walaupun keluar sebelum cukup 9 tahun penuh tidak ada masalah. Kita kekal hukum sebagai darah haid. Limadha? Li'anna al-murada bi 9 sinin at-taqribiyatu la at-tahdidiyah.
Kerana maksud 9 tahun kat sini ialah 9 tahun lebih kurang. Dengan makna kalau 15 hari sebelum keluar, tak ada masalah. Bukan secara tepat mesti cukup 9 tahun. Fayughtafaru ma la yas'u haidan wa tuhra. Maka dimaafkan kalau keluar tak dalam satu tempoh yang tidak muat sekurang-kurang haid dan juga sebanyak-banyak suci. Jadi aqallul haid kam? Yallah. Aqallul haid yaum wa lailah. 24 jam lah. Sehari semalam kan. Lepas tu apa nama? Aqallut tuhur. Sekurang-kurang suci antara dua haid. Datang darah haid, nak datang bulan darah haid mesti suci dulu 15 hari. Tak? 15 hari. Ni sehari ni. Jadi sehari tambah 15 jauh pada 16. Disebut dalam kitab, dimaaf kalau keluar darah sebelum satu tempoh yang muat untuk letak sekurang-kurang haid, sekurang-kurang suci antara dua haid. Tak? Maknanya kalau muat untuk dua ni 16 hari. Jadi mala yasa'u. Mala yasa'. Maknanya tak muat. Bila tak muat 15 hari lah. 15 hari sebelum 9 tahun. Ataupun 14 hari dan ke bawah. Sebab kalau 15 hari ni dia tidak muat untuk letak sekurang-kurang haid dengan sekurang-kurang tuhur. Sebab ini baru sekurang-kurang tuhur ni. Belum masuk lagi sekurang-kurang haid. Boleh tak? Okey. As-sinin bi syahrin daman istamarra 5 ayamin hal yu'addu haidan am la? Wal jawab annahu laysa bi haid li'annahu ata qabla sinil haid wa sinul haid huwa 9 sinin qamariyatin taqribiyah fa hadha damu istihadatin wa fasad. Mudah je. Dia sebut apa sekarang ni? Zainab datang darah. Ni 9 tahun penuh. 9 tahun penuh Okey. Dia datang darah. Tak berdiri. Nampak tak? Ni 9 tahun penuh. Datang darah sebulan sebelum. Sebulan sebelum. 30 hari sebelum. Sebelum apa? Sebelum apa tu? Sebelum cukup umur dia 9 tahun. Keluar darah kat sini. 24 jam ke 25 jam ke ikutlah. Kita sebut ketika itu apa? Situ nasanah. Jadi disebut tidak ada perakhiran bagi akhir umur seseorang itu boleh datang darah haid. Tak, maknanya umur 100 tahun boleh datang darah haid. Boleh? Umur 200 tahun tidak ada masalah. Tak. Selagi mana hidup kemungkinan boleh datang darah haid. Cukup syarat 24 jam haid. Okey. Ada pun. Okey, jelas? Kita sambung. Mana tadi? Jadi tidak ada perakhiran bagi akhir umur haid. Untuk maknanya umur 1 tahun ke 200 tahun ke selagi mana perempuan itu hidup dia boleh datang darah haid. Wa amma ghalibu sinil yas. Tapi kebiasaan umur menopause. Umur perempuan dah tak datang darah. Tak datang darah haid. Ialah fahuwa thnani wa sittuna sanah. Itu yang disebut dalam Tuhfatul Muhtaj Imam Ibn Hajar. 62 tahun ialah umur seorang perempuan itu menopause. Tapi adakah wajib menopause? Tidaklah. Boleh jadi dia terus datang darah umur 64, 65, 67, 68, tak sampai dia mati, tidak menjadi sebarang masalah. Faham tu? Okey. Selesai. Sanian, perbahasan yang kedua. Bincang tentang alamat baligh. Alamat baligh. Yuqsadu bil bulugh as-sinnul lati idza balagha as-sabi dhakaran aw untha asbaha ahlan li tawjihil khitab ilaihi bit takalif asy-syar'iyyah min salatin wa shaumin wa hajjin wa ghairiha. Maksud seseorang itu dah baligh ialah dia dah sampai satu umur
yang syarak boleh mentaklifkan, membebankan dia dengan pelbagai hukum syarak. Sembahyang, puasa, haji tak wajib ke atas dia. Wa yu'raful bulu bi umur. Dalam mazhab Syafi'i, baligh dikenal pasti dengan 3 cara. Pertama, tak adalah keluar darah haid. Tak, itu dah bincang dah. Yang kedua, khurujul mani, keluar air mani, binisbati lidzakari wal unsa, sama ada bagi lelaki ataupun perempuan. Yang penting umurnya litis'in sinin qamariyatin takribiyah, mesti umurnya 9 tahun bulan Islam. 9 tahun bulan Islam. 9 tahun tu apa? Dah cukup 9 tahun. Ataupun kurang sehari 2 hari. Khilaf. Imam Ibnu Hajar sebut takribiyah, maknanya umur dia dah cukup 9 tahun, kurang sehari 2 hari. Ketika itu keluar air mani, itu tanda dia balik. Kalau seminggu sebelum cukup umur 9 tahun keluar air mani, itu bukan tanda dia balik. Mesti umur 9 tahun dan ke atas. Imam Ramli sebut tahdidiyah. Mesti umur tu 9 tahun tepat dan ke atas. Jadi kalau budak hari ni datang, Ustaz, saya umur 7 tahun, Ustaz, keluar warna putih, air warna putih ke bawah ni, kita sebut itu bukan air mani. Air mani mesti keluar selepas umur kamu 9 tahun penuh. Boleh? Yang ketiga, istiqmalu 15 sanatan qamariyatin tahdidiyah idza lam yahsul ma sabaq. Kalau orang tu tak keluar air mani, tak keluar haid, maka dia akan menjadi baligh dengan cara sempurnanya umur dia 15 tahun bulan Islam. Bukan baru nak masuk 15 tahun. Budak tu 14 tahun baru masuk 15 tahun. 15 tahun 1 hari, 15 tahun 2 hari, tak. Sekarang ni dah sempurna 15 tahun. Dah sempurna 15 tahun. Tu. Semata-mata sempurna umur 19 tahun, 15 tahun mengikut bulan Islam, sama ada haid ataupun tidak, sama ada nifas, sama ada haid ataupun tidak, sama ada keluar air mani ataupun tidak, kita hukumkan sebagai apa? Sebagai haid, sebagai baligh, sebagai baligh. Jadi tidak ada istilah tak semayang lah. Tak semayang, tak puasa 20 tahun tak semayang. Kisnya apa? Tak keluar air mani. Air mani tak nak keluar. Perempuan pula tak semayang 30 tahun. Kisnya tak keluar darah. Darah haid tak keluar. Itu semua tu satu kejahilan lah. Kisah lisan yang ketiga, muddatul haid, tempoh bagi darah haid. Ini kita baca dulu. Lil haidi muddatul dunia, tempoh yang paling apa? Yang paling rendah. Muddatun quswa, tempoh yang paling tinggi. Muddatun ghalibah, kebiasaan perempuan datang darah haid berapa hari. Ditakbirkan juga dengan aqallul haid, sekurang-kurang haid, ghalibul haid dan juga aksarul haid. Yang pertama, al-muddatud dunya, tempoh yang paling kurang bagi haid. Aqallu muddatil haid hiya yaumun wa lailah, sehari semalam, ay qadru 24 sa'ah, 24 jam. Start pukul 1 petang hari ni, petang esok masih ada darah. 1 petang esok masih ada darah. Tu haid lah tu. Wa dhabitu dhabit, untuk dihukumkan darah tu berterusan 24 jam ialah an yadhhara ad-dam ala zahiril farji bihaitsu law udkhilat al-qutnatu fi farjiha kharajat mulawwasatan wa hadzal aqallu suratan. Tabik dia, perempuan tu ambil kapas ataupun ambil tisu, masukkan dalam kemaluan dia, jangan dalam sangatlah, nanti sakit. Dia masukkan sekadarnya, keluarkan. Bila keluarkan tu, tengok kapas tu warna coklat, warna hitam, warna merah, tak, maka itu tanda dia tu datang darah haid. Kalau masukkan keluar tu putih, seperti mula-mula masukkan, tak, ketika itu tak ada darah lah, suci lah tu. Okey, dan sekurang-kurang haid pula ada 2 gambaran. Ada 2 apa? 2 gambaran. Pertama, antara dama muttasilan miqdar 24 sa'ah. Dia tengok darah tu bersambung 24 jam. Maknanya dia start check pukul 1. Pukul 1 tu ada darah.
pukul 2 dia cek ada darah, pukul 3 ada darah. Tak. Sampailah 1 petang esok. Jadi 24 jam. Sepanjang 24 jam tu cek ada darah belaka. Tak. Maknanya bila dia masukkan kapas keluar tu warna kotor lah. Ketika itu kita sebut itu ialah haid. Ataupun antara dama mufarraqan fatara sa'atan naqa wa sa'atan daman walakin majmu'u sa'ati 24 sa'ah fi dhimni 15 yawman fayu'addu kullu haidan kama sayati hadis anu insyaallah taala. Ini pun akan datang perbahasan dia secara ringkasnya yang kita terang semalam pun. 15 hari. Hari pertama dan hari ke-15. Boleh? Hari pertama, hari ke-15. Keluar, contohlah sini keluar 10 jam. Hari ke-15 keluar 15 jam. Tengah-tengah tu tak keluar darah. Hari kedua sampai hari ke-14 tak keluar darah, contohlah. Dan hari pertama 10 jam, hari kedua, hari ke-15 15 jam. 10 tambah 15 25. Tak, maka kita sebut haid bagi orang ini ialah daripada hari pertama sampai ke hari 15. Ataupun keluar sehari, setiap hari tu sejam sampai ke 14. Jadi sejam sampai ke 14 jam. Tak, hari ke-15 tu keluar 10 jam. 10 tambah 14, 24. Maka hari pertama sampai ke hari 15 semua haid. Walaupun hari yang tak keluar darah. Walaupun hari yang tidak keluar darah. Tapi mesti syarat 15 hari lah. Kalau nak sempurnanya 24 jam tu dengan kita tambah hari ke-16, itu bukan haid dah lah. Itu perbahasan lain. Okey. Semua faham setakat ni? Mana buat dah? Okey. Al-muddatu al-quswa, tempoh yang paling lama. Aktsarul haid 15 yawman bilayaliha, 15 hari 15 malam. Maknanya 24 darab 24 jam. 24 jam darab 15. 24 jam darab 15. Itu tempoh paling lama perempuan boleh datang darah haid. Mana pula dah jatuh ni. Ada kat bawah ni. Okey. Baca lagi. Al-muddatul ghalibah. Muddah ghalibah, muddah kebiasaan. Seseorang perempuan tu datang darah. Wa hiya ghalibu muddatil haid indan nisa. Ghalib kebiasaan perempuan datang darah ialah 6 ayam, 6 hari ataupun 7 hari. Jadi kebiasaannya 6 hari ataupun 7 hari. Tak. Okay, wa dalilu ala hadhihi taqadiri huwa istiqra'u al-Imam Asy-Syafi'i. Mana istiqra' ialah tatabbu'ul hawadisi wal wujudi wa qad wajada waqa'i'a asbataha. Didalil kepada sekurang-kurang haid ialah sehari, kebiasaan haid ialah 6-7 hari, paling banyak haid ialah 15 hari ialah dengan kajian Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tanya kebanyakan orang yang ada di kawasan dia, bukan tanya seluruh perempuan tak ada je nak tanya semua perempuan dekat dunia. Zaman dulu mana ada WhatsApp. Jadi Imam Syafi'i tanya di kawasan dia lah. Jadi didapati kebanyakannya datang darah sehari semalam, 7 hari. Sehari semalam tu paling kurang. Lepas tu 6-7 hari tu kebiasaan perempuan datang darah.
Yang paling lama pun selama 15 hari 15 malam. Okey. Fa idza arafta ma taqaddama fa idza ra'at al-mar'atu daman aqalla min hadhihi al-muddah fa innahu yu'adu dama fasad wa istihadah. Idza ra'at al-mar'atu ad-dama ba'da muddati aktsar al-haid ay aktsara min 15 yawman bila yaliha u'tibirat hadhihi al-mar'atu mustahadatan اختلط طهرها بالحيض فترد إلى إحدى صور المستحاضة السبع التي سيأتي الحديث عنها في الدرس السابع عن الحديث عن المستحاضة في الحيض. Jadi Syekh sebutlah kalau darah tu kamu dapati kurang 24 jam, maka tu istihadah. Sehari semalam tu kurang 24 jam, istihadah. Ataupun bila dah dicampur 15 hari 15 malam juga kurang 24 jam, istihadah. Semua sekali tu istihadah. Mana suci lah, istihadah ni suci. Ataupun lebih 15 hari. Keluar darah 16 hari, 20 hari, 19 hari, 30 hari, kadang-kadang 40 hari keluar darah tak henti-henti. Tak. Ketika itu Syekh sebut perbincangan dia nanti dalam bab istihadah. Rabi'an rabi'an yang keempat, perbahasan keempat ialah sifat darah haid. Sifat darah haid ada 3. Pertama berdasarkan warna, kedua berdasarkan ketebalan, yang ketiga berdasarkan bau. Jadi yang pertama dibincangkan tentang warna. Damul haid ya'ti bi indati sifat. Yang pertama warna yang paling kuat hitam. Hitaman. Yang kedua humrah, merah pekat. Kemudian syuqrah, lebih kurang warna pink. Sufrah, kuning. Qudrah, keruh. Warna tanah, keruh. Wahya al-qudrah ialah wahya ma bain al-asfar wal abyad. Warna qudrah, warna coklat, warna keruh ialah warna di antara kuning dan putih. Kuning dan putih. Mana tengah-tengah. Dia tak putih, dia tak kuning, dia tengah-tengah. Mana warna macam warna tanah gitulah, tanah yang agak cahaya gitu. Tak? Boleh. Itu sifat pertama berdasarkan warna. Yang kedua berdasarkan adam waqad yakunu dam sakhinan. Sakhinan ni tebal. Kita tuang air mango, dia jatuh sikit-sikit, cat jatuh sikit-sikit, dia tebal begitu. Bukan macam air masak. Air masak tu raqiq, nipis. Kalau kita tuang tu jatuh ke bawah terus. Dia tidak jatuh, lambat sikit lah berbanding kalau jus mango dan cat dan sebagainya. Yang kedua, yang seterusnya sifatnya ialah natin, busuk. Busuk. Okey. Ini sifat ni penting lah. Dalam bab istihadah yang paling yang penting, yang apa, yang berkait rapat. Okey, idza arafta ma taqaddama fa'lam anna al-asahha min aqwali a'immatina Syafi'iyah anna al-qudrata wa sufrata haidun. Jadi bila kamu dah tahu apa yang telah disebut tadi, ketahuilah al-asah, pandangan yang lebih tepat daripada pandangan anak murid al-Imam Syafi'i ialah qudrah, warna keruh itu, dan juga warna kuning itu. Kuning ni kuning betul lah. Tak, itu ialah haidun. Sisi mazhab Syafi'i itu ialah haidun. Lima rawal Bukhari anna an-nisaa kunna yab'athna li sayyidati Aisyah radhiyallahu anha bid-durjah fiha al-qursuf fihi as-sufratu fataqulu la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Dalilnya ialah perempuan pada zaman Nabi mengutuskan kepada Sitina Aisyah satu kain, dan mana pada kain itu ada warna kuning, ada warna darah lah. Tak, dia nak tanya Nabi lah, nak tanya Sitina Aisyah, kuning ni haid ke istihadah? Kalau istihadah dia nak semayang, kalau haid dia tak semayang. Jadi Sitina Aisyah jawab, la ta'jalna, wapuh nak semayang, hatta tarayna qassatal bayda, sehinggalah kamu tengok kain yang putih. Maknanya kain bila mana kamu masukkan dalam kemaluan, keluarkan balik, warnanya putih. Tak?
Itu dalil kepada kemaluan tidak ada keluar darah. Waktu tu semayang lah. Selagi mana ada warna kuning, warna coklat, jangan semayang. Okay, selesai. Okay. Khamisan, yang kelima, biasaannya memang tak keluar darah lah. Tapi kalau keluar, keluar itu pula 24 jam. Maka persoalannya, darah apa tu? Jadi tengok. Idza ra'atil hamilu daman yasluhu an yakuna haidan. Kalau perempuan yang sedang hamil nampak darah, dan darah tu yasluh, sesuai untuk dikatakan haid. Macam mana? Bi an balagha yawman wa lailah. Keluar tu selama 24 jam. Fal azhar min aqwali Imam Asy-Syafi'i, yang lebih tepat, al azhar mustalah fiqhi. Dia nak menunjukkan yang lebih tepat daripada pandangan Imam Syafi'i ialah annahu haid, itu haid. Li umumil adillah fi i'tibarihi dama haidin ka qauli ta'ala qul huwa adhan. Dalam Quran sebut qul huwa adhan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ianya darah. Maknanya ianya haid. Maka disebut haid. Kalau keluar darah itu haid. Adakah ketika sedang hamil ataupun tidak diperincikan, tidak dikhususkan. Maka kita kekal alal umum, sama ada keluar tu darah ketika sedang hamil ataupun tidak. Bila cukup 24 jam, darah tu darah haid. Dalam hadis yang lain, inna damal haidi aswadu yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu warna hitam yang dikenali. Nabi tak sebut kalau warna hitam keluar waktu hamil, bukan haid. Kalau keluar waktu tidak hamil, itu haid. Nabi tak sebut. Jadi kita pikul hadis ini ke atas umum. Maknanya sama ada keluar ketika haid, ketika sedang hamil ataupun tidak, darah tu bila cukup 24 jam, darah tu darah haid. Selesai. Sadisan, yang keenam. Ni kita semalam berhenti banyak ni. Idza ra'atil haidu yawman daman wa yawman naqa aw sa'atan daman aw sa'atan naqa wa hakadha. Hari pertama nampak darah, hari kedua tak ada darah, hari ketiga nampak darah, hari keempat tak ada darah, dan begitulah seterusnya. Ataupun hari ni nampak sejam, esok nampak sejam, lusa nampak sejam setiap hari, ataupun 2 jam setiap hari, ataupun nampak 2 jam, esok nampak 3 jam, lepas tu nampak sejam. Maknanya tak bersama 24 jam secara direct. Tak. Maka disebut fala khilafa fil madhhab anna ayyamad dam haid. Tidak ada khilaf. Waktu keluar darah tu, contoh hari ni keluar darah, esok tak keluar darah, tak, lusa keluar darah, tulat tak keluar darah. Yang keluar darah 24 jam sehari semalam tu haid. Yang tak keluar darah tu apa? Wala khilafa. Itu yang pertama, tak ada khilaf dalam mazhab. Yang keluar darah itu tak, itu haid, kita hukum sebagai haid. Wala khilafa, juga tidak ada khilaf, anha idza ra'at an-naqa yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalli wa tasum wa yajuzu lizawji wat'uha. Wat'uha tu makna jima'. Okey. Dan juga tidak ada khilaf, hari ni keluar darah, esok tak keluar, bersih. Bila bersih, apa perlu buat? Wajib mandi, wajib semayang, wajib puasa, suami nak bersama, tidak ada masalah. Tak. Ustaz, kemungkinan hari ketiga datang balik darah, kemungkinan, kamu pasti? Tak pasti. Jadi zahirnya, biasanya bila datang darah hari ni, dah berhenti tu maknanya dia akan suci terus. Tak? Maknanya haid dia sehari je ataupun 2 hari je. Jadi sebab tu bila semata-mata dia datang darah, lepas tu tak ada darah dah, kosong, suci, nak bersama pun tak ada masalah. Kerana li'anna zahir baqa'ut tuhur, kerana zahirnya kekalnya kesucian itu, wa adamu muawadatid dam, dan tidak kembalinya darah. Wa ikhtalafu fin naqa alladhi yakunu baina damayil haidi. Mereka khilaf pada suci yang duduk antara 2 darah haid. Wal azhar, yang lebih tepat dalam mazhab, annahu haidun, itunya haid bi syurutit taliyah, dengan syarat-syarat yang kita nak sebut. Apa syaratnya? 2 syarat. Lepas tu belakang tu contoh. Syarat pertama, an la yujawiza majmu'ud dam an naqa 15 yawman. Fa in jawaza 15 wa kana muttasilan bi damin qablah fa hadhihi imra'atu mustahadatu fil haid ikhtalata haidha bi tuhriha fa turaddu ila ihda suwari al mustahadah.
Wa amma idza lam yatasil ad-dam bi damin qablah fa inna hadhihi al-mar'ata 'alayha baqiyatu at-tuhur fatukammil baqiyatu at-tuhur wa ma zada fa huwa haidun. Ini akan datang contoh. Jadi syarat pertama kita sebut syarat dulu, lepas tu kita buat contoh. Okey. Sekarang ni nak bincang pasal apa? Mudah je. Nak bincang pasal apa ni? Mana nampak tak? Okey. Dia nak bincangnya ialah masalah sekarang ni tak hari pertama hari 15. Hari pertama hari ke-15. Contohlah hari pertama datang darah 24 jam. Kita sebut hari pertama ni dam, darah. Hari kedua dam, darah juga. Hari ketiga sampai ke-14 nakak. Nakak ni mana tak keluar darah. Kita tak tahu lagi haid ke tak. Kita sebut tak keluar darah dulu. Hari ke-15 dam. Jadi hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ke-15 keluar darah. Tak. Ini apa? Haid lah. Ini apa? Haid lah. Sebab apa? Dalam tempoh 15 hari, 15 malam lagi. Persoalannya ni, 3 sampai 14 ni. Haid ke tak haid? Sebab tak keluar darah tu. Daripada hari ketiga sampai ke hari 14 tak keluar darah. Tak. Kita sebut ianya juga haid. Ianya juga haid. Boleh haid? Itu syarat pertama. Syarat kedua, okey, alla yanqusa majmu'ud dima' an aqallil haid fa idza naqasa majmu'ud dima' an yawmin wa lailatin fa hadha ad-dam damu fasad wa istihadah. Selama 15 hari 15 malam tersebut, jangan darah tu kurang daripada 24 jam. Boleh? Jadi yang tadi sehari, 2 hari, 3 hari. 3 darab 24. Tak, mana lebih lah daripada 24 jam tu. Kalau darah tu keluar kurang daripada 24 jam, contohlah hari pertama 3 jam. Tak, lepas tu tak keluar darah. Hari ke-15 pula keluar 4 jam. Jadi hari pertama 3 jam, hari 15 4 jam, hari kedua sampai ke hari 14 tak keluar darah. Jadi dalam tempoh 15 hari ni baru keluar 7 jam. Tak. Maka semua sekali daripada hari pertama sampai hari 15 dia tu tahur ataupun tahir, bersih, suci. Bukan haid. Okey. Ni bila datang contoh yang dia bagi lagi jelaslah. Ada masalah apa-apa tak? Okey, sebarang soalan terus tanya Tanya di grup WhatsApp. Okey Tengok contoh dia bagi. Yang pertama, misalun ma law ra'at salasata ayamin daman wa anqata thumma ja'aha ba'da dhalika fil 'ashir wa anqata. Seseorang perempuan, kita sebutlah Zainab. Zainab ni nampak darah 3 hari. Lepas nampak darah 3 hari, darah berhenti. Thumma ja'aha ba'da dhalika fil 'ashir wa anqata. Lepas tu datang pula darah hari ke-10. Di hari pertama, kedua, ketiga datang darah. Lepas tu berhenti. Lepas tu datang balik darah hari ke-10, sehari semalam. Lepas tu berhenti balik. Hukumnya lagu mana? Tu. Okey. Hukumnya tengoklah. Kalau cukup 2 syarat yang kita bincang tadi, maka tengah-tengah tu haid. Kalau tidak, bukan. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga tak dam.
darah, datang darah. Lepas tu datang pula hari ke berapa tadi? Fil ashir, hari ke 10. Datang darah. Dam. Okay, hari ke-4 sampai hari ke-9. Naqa'. Titik habuk tak ada keluar darah. Hari ke-11 dan ke atas dan seterusnya. Naqa' tak keluar darah. Soalan dia kat sini lah, tengah ni. Antara dua darah. Ini darah, ini darah. Ini haid. Hari ke-10 pun haid jugalah sebab tak langkau lagi 15 hari. Tak. Jadi hari pertama, kedua, ketiga haid confirm. Hari ke-10 confirm darah haid. Hari ke-4 sampai ke hari 9 tak keluar darah. Apakah hukumnya? Yang lebih tepat al-azhar, yang lebih tepat menurut pandangan Imam Syafi'i, ini juga dianggap sebagai haid. Ini juga dianggap sebagai haid. Boleh? Sebab apa? Cukup dua syarat. Pertama, darah tu dalam lingkungan 15 hari dan darah tu lebih daripada 24 jam. Okey, maka kita hukumlah kat tengah-tengah tu yang naqa' tu sebagai haid juga. Contoh kedua. Misalun law ra'at fi yawmin 6 sa'at wa anqata'. Thumma fil yawmil khamis ra'at 10 sa'at daman wa anqata'. Fal jam'u dam istihadah li'anna majmu' ad-dam naqasa 'anil yawm wa laylah. Ni Zainab. Tak, tu. Tu dia. Kenapa? Zainab. Dia tengok pada hari pertama contoh. Tak, 6 jam. Lepas tu darah tak mari dah. Lepas tu hari ke-5 tengok 10 jam. Lepas tu tak mari dah. Itu istihadah. Boleh? Hari pertama mari 6 jam darah. Lepas tu berhenti darah, tak mari dah. Setitik abut tak ada. Hari ke-5 datang pula berapa jam? 10 jam. Lepas tu tak mari dah darah, berhenti. Soalannya ni, tengah ni. Hari pertama tu lepas 6 jam tu tak keluar darah lah. Tak. Lepas tu hari ke-5 tu sebelum keluar darah, pada hari ke-5 tu tak, tengah-tengah ni ada tak keluar darah. Naqa'. Naqa' kat sini kita sebut sebagai istihadah. Apa makna istihadah? Bukan haid, darah penyakit. Wajib sembahyang, wajib puasa, suami nak bersama boleh, tidak ada masalah. Dan semua hukum-hukum suci wajib ke atas dia. Boleh? Sebab apa tak cukup syarat? Suci antara dua darah. Tak. Kita tak hukum sebagai haid sebab tak cukup syarat. Apa syarat yang tak cukup? Tempoh dia tak hanya 16 jam, bukan 24 jam. Selesai contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ni lagi penting. Misal law ra'at 10 ayyam wa anqata' thumma ja'a ad-dam ba'da 8 ayyam min inqita'i wastamarra 12 yawman wa anqata' fal 10 ayyam ula. Okey. Zainab. Dia tengok darah 10 hari. Hari pertama sampai hari 10. Semua darah haid, datang darah lah. Lepas tu hari ke-11 tak mari darah dah. Tak. Mari darah pula bila? Selepas 8 hari. 1 hingga 10 tak keluar darah. Ustaz, anda tulis buku apa? Buku 9, buku 9. Buku 8. Buku 8. Tak apa, ni tak habis bab semalam ni. Dengar dah tu. Kita faham dah. Okey. Tak apa, nanti kita baca satu bab lagi. Jadi Zainab ni dia keluar darah 10 hari. Tak. Lepas tu tak keluar darah. Datang darah pula selepas 8 hari. Maknanya hari ke-19. 10 hari pertama tak keluar darah. Hari ke-11 sampai ke hari 18 tak keluar darah. Tak. Hari ke-19 datang darah balik.
Dan darah tu berterusan sampailah 12 hari, kemudian tak berhenti balik. Ni. Mencabar sikit. Okey, tengok ni. Apa? 10, 8 lah. Tengok nampak tak? Hari pertama sampai hari ke-10. Tak? Datang darah, dam. Datang darah lah. Lepas tu, suci. Mana hari 11 sampai apa? 18. Semula. 1 sampai 10. Gitu. Keluar darah. Dam. Hari ke-11 sampai hari 18. Nakak. Tak keluar darah. Hari ke-19 datang darah balik. Berterusan selama 12 hari. Berterusan selama berapa hari? 12 hari. 19 darab 12, 19 tambah 12. Berapa? Sampai apa? 30 tak? 19 tambah apa tu? 19. Hari ke-19 tu keluar darah berterusan selama 12 hari. Selama 12 hari maknanya apa? 19, 20, 19, 20, 30 lah. Sampai ke 30. Ni dam. 31 dan ke atas. Dan ke atas nakak. Panjang tak? Rumit tak? Tu. Mudah je. Hari ke-1 hingga ke-10. Kita sebut keluar darah tak? Maka keluar darah kita sebut haid. Haid. Lepas tu hari ke-11 sampai ke hari 18. Tak keluar darah langsung. Betul tak? Tak keluar darah langsung. Nak hukum lagu mana tu? Kita sebut ni suci lah. Tuhur, bersih. Bersih. Cumanya sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari. Jadi hari pertama sampai ke hari ke-10. Itu haid. Tak? Lepas tu 11 sampai 18. Tak keluar darah. Kita sebut tuhur. Tuhur, bersih. Kemudian okey, ni darah. Nak datang darah haid pula. Haid, lepas tu nak datang haid kedua. Tengah-tengah tu mesti suci berapa hari? 15 hari, 15 malam. Tak, jadi kat sini berapa hari ni? 11 sampai 18. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 8 hari. Tu nak pun nak kira. 8 hari. Cukup tak 15 hari? Sebab kalau nak hukum darah selepas tu darah haid, mesti suci dulu 15 hari 15 malam. Ini baru 8 hari tak keluar darah. Tak? Maka kat sini ni. Daripada 19 sampai 30, iaitu 12 hari tu. Daripada 12 hari tu, ada suci, ada haid. Suci berapa hari? Suci kita ambil 8, nak cukup kali 15. Berapa? 7. Tak? 8 tambah 7, 15. Jadi kita ambil 7 kat sini. Ambil 7 hari kat sini. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Tak? Sampai hari ke-25. Jadi daripada hari ke-11 hari bulan sampai ke-25 hari bulan. Tak? Daripada 11 hari bulan sampai ke 25 hari bulan tu, itu kita sebut apa?
Aqallut tuhuri, sekurang-kurang suci 15 hari. Boleh? Jadi ni keluar darah ni 19 sampai 30 keluar darah. Tapi kita sebut daripada 19 sampai 25, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 hari tu. 7 hari pertama keluar darah tu kita tak hukum sebagai haid. Lepas tu baki 26, 27, 28, 9, 30. 5 hari belakang tu tak. Ni tuhur juga. 5 hari belakang tu haid balik. Boleh faham tak? Sebab apa kita sebut lagu tu? Sedangkan dia bersambung ni hari 19 sampai 30 keluar darah direct. Kenapa kita tak sebut semua haid? Kita sebut nak datang haid yang kedua mesti suci dulu tengah ni 15 hari. Dah suci 15 hari ke belum? Belum. Ini baru berapa hari ni? Baru 8 hari. Tak cukup lagi 15 hari. Jadi kita tambah sini 7 hari. Jadi keluar darah tapi hukum suci. Sampailah cukup 15 hari iaitu pada 25 hari bulan. Masuk 26 hari bulan, tak, darah tu masih berterusan. Maka 26, 27, 28, 9, 30 kita sebut sebagai haid. Kenapa sebut sebagai haid? Sebab ini haid. Lepas tu tengah tu 15 hari, 15 malam sekurang-kurang suci. Datang pula darah lepas tu, cukup pula syarat 24 jam dan ke atas, haid balik. Boleh? Tu dia. Boleh? Jadi antara dua darah haid kita hukum sebagai suci kat sini. Yang dalam suci tu pula 15 hari 15 malam tu ada waktu tak keluar darah. Yang tu jelaslah sucinya. Ada waktu keluar darah pun suci. Ya, suci. Sebab apa? Sebab kita nak cukupkan dulu aqallut tuhuri, sekurang-kurang suci antara dua haid. Kaedah ni kena istimrar, kena berterusan kita. Kalau tak akan menjadi celaru. Lagi kita ikut keluar darah haid, tak keluar darah tak haid jadi celaru habis nanti. Sebab tu perlu ada kaedah. Sebab tu perlu ada kaedah. Di zaman-zaman merdeka ni, semua orang dia nak buat kaedah sendiri. Ikut mu lah nak buat kaedah sendiri pun. Tapi siapa dia nak terima? Tak, kita nak terima kaedah ulama'. Dia nak buat kaedah sendiri. Haid di sisi dia, saya nak buat haid 5 hari lah. Atau sekurang-kurang haid saya nak letak 21 hari. Saya berijtihad 21 hari. Ya, khalas. Ijtihad kamu duduk rumah dan diam buat lagu tu. Jangan beritahu orang lain. Tak ada orang nak terima. Lepas tu suci antara dua haid saya nak letak dalam 30 hari lama sikit. Boleh bersama suami. Ikut mu. Duduk kat rumah duduk diam-diam. Jangan cerita kat orang lain, jangan buat fitnah. Boleh? Kita tak nak pakai pun idea dia tu. Kita nak pakai satu perkara yang dah disepakati oleh ulama, turun-temurun dan diterima turun-temurun. Hari ini zaman kebebasan bersuara. Dia nak bersuara, dia boleh bersuara. Tapi kita nak terima, tak nak terima, atas kita kot lah. Kata bebas. Tu boleh. Cukup sekadar tu dulu. Bukan cukup lah. Ada soalan tak? Cuba komen sikit, ada soalan tak? Ada sebarang soalan? Boleh tak? Tak ada soalan? Semua faham Ustaz Akmal kata, Ustaz Wafiuddin, Ustaz Syahmi, Amin, anak murid saya tu, Adila Mahali, ni Ustazah semua ni tak? Syazah Sliza, Yusuf, Nurul Alia, Aiman, Syekh Muhammad. Ada soalan tak? Ada sebarang soalan? Saya nak masuk satu bab lagi, setengah jam habis lah. Boleh tak? Ada sebarang soalan? Kita duduk rehat dulu, seminit dua.
Jawab soalan kalau ada. Masa suci antara dua haid tu kita terus solat ganti. Ganti tu tak sah lah. Kena solat ganti semula lah bila betul-betul suci. Ni akan datang. Dia akan sebut lepas ni. Soalan ni bagus. Masa suci antara dua haid tu. Ni, tengah ni. Datang darah, lepas tu datang darah pula. Tengah tu, jarang-jarang cukup syarat kita sebut haid. Bila tak cukup syarat kita sebut bukan haid. Tak? Jadi lagu mana nak buat waktu tak keluar darah tu? Dia akan sebut lepas ni. Soalan lain tak ada? Apa tu soalan yang Solehah tanya ni ada jawapan dia. Yang semalam dia tanya ada jawapan dia. Bila dah jadi adat bila dah jadi adat berhenti darah lepas tu datang balik. Semua lagu tu. Dah 3-4 bulan dah. Datang 5 hari berhenti, hari ke-10 datang balik. Datang 5 hari darah berhenti, hari ke-10 datang balik. Bulan ketiga datang 5 hari darah berhenti, hari ke-10 datang balik. Gitu semua. Jadi soalannya hari ke-6, 7, 8, 9 tu nak buat lagu mana? Khilaf kita akan sebutlah lepas ni. Okey, selesai, tak ada soalan dah. Kita masuk perbahasan baru. Kitab ni banyak ramai yang terjemah. Yang pertama yang saya bagi nombor tu Ustaz Zakaria apa nama. Dia ada terjemah dan dia pun ada ngajar kita ni. Yang kedua Ustaz Nazrul Nasir. Ustaz Nazrul Nasir juga guru kita lah. Dia buat syarah lah. Apa nama Fayyadah, apa nama Al-Imdadul Al-Madadu Al-Imdadul Fayyadah apa. Jadi syarah kepada kitab ni ataupun terjemahan lah. Dia taklid sikit-sikit, dia buat peta apa semua. Ada ramai juga lah yang terjemah kitab ni. Rasanya Sayyidi Luqman Al-Azhari pun ada terjemah. Juga guru kita lah. Siapa lagi? Banyak lah yang terjemah kitab haid ni. Tapi perbahasan dalam ni antara perbahasan yang paling penting. Macam kita sebut dulu mula-mula, kitab ni Syekh Abdul Rahman As-Saqqaf hafizahullah banyak ambil daripada risalah Syekh Ali Khatib yang sekarang ni merupakan majlis fatwa di Yaman. Kitab tu insya-Allah ada rezeki kita baca. Itu lebih luas lah. Jadi kitab ni daripada kitab tu kebanyakannya. Dan Syekh Ali Khatib sendiri sebut dalam mukadimah kitab Ibanah ni, dia sebut kalau faham molek kitab yang Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Saqqaf ni tulis, insya-Allah selesailah bab haid ni, selesailah. Istihadah pun ni faham insya-Allah. Dan masing-masing masih hidup. Hafizahumullah. Syekh Abdul Rahman masih hidup. Dah pernah datang Malaysia. Dia datang, dia jumpa Habib Ali Bakir. ISIS. Anak murid Syekh Fudah, Syekh Fudah. Lepas tu Habib Abdul Rahman, Habib Ahmad Al-Makdi yang tahqiq kitab ni pun pernah datang Malaysia. Itu semua masih hidup. Lepas tu pengarang kitab Risalah Haid tu, itu juga masih hidup. Jadi kita doa supaya mereka semua terus sihat, terus menyebarkan dakwah. Terus kita dapat ambil manfaat daripada mereka. Tak. Kalau teringat ke Mesir, saya nak menangis pun ada. Saya nak menangis. Kenang ke guru-guru kat sana. Sabar dia orang mendidik. Kita datang ke Mesir yang keadaan Jurumiyah pun tak kenal. Kitab-kitab asas pun tak kenal. Tapi dia orang didik satu-satu, sabar. Didik slow Habib Ahmad tu utamanya. Dia tak gopoh dalam mendidik anak murid dia. Sikit. Akhir sekali nampak hasil dia. Itu pedoman kita lah. Kalau kita ada anak murid yang malas ataupun yang sedikit lambat, sabar, mengajar perlahan-lahan. Sebab itu kerjaya guru ni bukan sekadar pergi kelas, habis kelas balik, lepas tu gaji bulan-bulan masuk, tak. Guru lebih besar daripada tu. Guru ini ialah kerja Rasulullah, kerja para Nabi. Sangat besar tanggungjawab dia. Bukan sekadar nak mengajar ilmu, tapi nak mendidik. Masa kita kena korbankan untuk mereka. Bukan kita je minta, awak tak beradab dengan Tok Guru, dah kita dengan dia.
Ini saya sama sebut. Di samping kita nak tengok dia beradab kat kita, kita dengan dia lagu mana. Kalau kawan tu tak ada duit nak bagi RM1-2 buat makan tengah hari pun kedekut, tak payah bincang lah. Tak payah nak harap kawan tu beradab kat kita lah. Boleh tak? Nak tolong sikit pun dah tak boleh, nak keluar duit sikit tak boleh, nak bagi masa lebih pun tak boleh, berkira. Kita lebih setengah jam claim, kes apa? Kes memang dapat claim lah, jadi kita claim, tu tak ada masalah. Kalau dia bagi claim, kita claim, tak ada masalah. Cumanya kalau tak ada claim, kita banyak bunyi. Ni punca budak ni tak cerdik lah apa bagai. Itu tak, tu bukan sikap guru. Guru kena sabar banyak, kena korbankan banyak benda. Sebab tu ulama' dulu jadi, sebab guru dia jenis korban segala benda untuk anak murid. Kita pun sedang belajar lah benda tu, walaupun tak dibayar, sebab gaji pun dah ada, terutama yang kerja kerajaan. Dan gaji dah ada, sikit-sikit kamu lebihkan masa untuk anak murid, apa salahnya? Boleh tak? Tu Ustaz Zul ni tanya, Ustaz, macam mana dengan masalah contoh pertama yang nakak ketika tempoh ketaran haid? Tadi sudut solat, ya. Yang akan datang. Okey. Kita baca jawapan solehah dengan Ustaz Zul ni ada dalam pembelajaran yang ketiga. Betul? Betul. Ad-darsus salis at-tuhuru minal haidi wan nifas. Suci 3 lay 4 lay aje. Suci 2 lay 3 lay. Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga ialah at-tuhuru minal haidi wan nifas. Suci antara haid dan nifas. Jadi kita jangan tangguhlah belajar ni. Tak, start berdaya ni cuba istiqamah. Bukan kelas saya, tak wajib kelas saya. Dengan siapa-siapa, tapi istiqamah. Jangan kita pergi kejap sana, kejap sini. Tasyatut. Itu tak membentuk penuntut ilmu, tak membentuk akal seorang pelajar. Kekal dengan satu kelas, ikut sampai habis. Habis, pergi pula. Kalau nak pergi ustaz lain, mula daripada awal kelas sampai habis. Sampai khatam kitab. Gitu. Baru ilmu tu meningkat. Di samping kena ulang kaji. Tu. Jangan kita berpindah randah ni la yusmir. Okey, ad-darsus salis at-tuhuru min al-haid wan nifas ba'da an arafna fi ad-durus as-sabiqah ma yata'allaq bil haid wa sanata'arradu fi hadha ad-dars li bayan. Jadi dalam perbahasan ini dibahas 6 perkara. Pertama, mata yuhkamu lil mar'ah bil haid. Bila dihukumkan seorang perempuan tu sebagai haid, sedang haid. Yang kedua, mata yuhkamu laha bituhur. Bila pula kita nak sebut kawan tu dah suci. Wa alamatit tuhur, alamat dia suci apa dia? Yang keempat, wa tuhri bainal haidatain, suci antara dua haid. Kita sebut dah tadi 15 hari. Wa tuhri bainal haid wan nifas, suci antara haid dan nifas. Haid, lepas tu suci, berapa lama suci tu? Supaya lepas tu kita hukum darah itu ialah darah nifas, darah yang keluar selepas beranak. Tu. Jadi kita ada suci antara dua haid, suci, haid. Kita ada suci antara haid dan nifas. Makna haid, suci, tengah, lepas tu nifas. Berapa hari suci tu? Yang keenam, yang terakhir, bainan nifas wal haid. Suci antara nifas lepas tu haid. Dia haid, suci, haid. 1. Haid, suci, nifas. 2. Lepas tu nifas, suci, haid. Nifas dulu, datang darah nifas dulu, suci, lepas tu haid. Jadi 3 kat situ. Yang pertama, mata yuhkamu lil mar'ati bil haid, al-qa'idatu fi hadha an naqul nahkumu bil haidi bi ru'yati dam fi zamanin yahtamilu al haid. Fa masalan idza kanat al mar'atu mubtada'atan, mubtada'ah maknanya ai awwala marratin ya'tiha dam. Ini sudut istilah. Mubtada' dalam nahwu dak isim yang duduk di awal jumlah, Zaidun qa'imun. Kat sini mubtada'ah maknanya perempuan tu perempuan tu baru first time datang darah haid. Maknanya dalam seumur hidup dia, itu first time dia datang darah haid. Kita panggil mubtada'ah. Perempuan yang first time datang darah haid. First time datang darah. Bukan di isim marfu' bid dhammah, bukan.
Fayuhkamu bi annahu haidun idza ataha fi sinnin yahtamilul haidha. Maka dihukumkan itu sebagai haid bila mana datang darah pada satu umur yang ihtimal itu haid. Bi angkana li tis'i sinin qamariyatin taqribiyah kama taqaddam. Mudah. Kita nak hukum darah itu haid ialah pada waktu yang kemungkinan itu haid. Contoh kita sebut tadi, kalau perempuan tu first time datang darah, nak dihukumkan sebagai haid mesti umur dia 9 tahun penuh ataupun kurang 15 hari. Betul tak? Kalau keluar darah umur 8 tahun, umur 7 tahun, tak, itu bukan haid. Jadi kalau umur 9 tahun penuh dah benar cukup sempurna umur 9 tahun, keluar darah. Darah sehari semalam, haid. Sebab apa? Memang waktu tu waktu yang sesuai untuk datang darah dan sesuai untuk dihukumkan sebagai haid. Tapi kalau umur 8 tahun keluar darah, waktu tu waktu kemungkinan kita hukum sebagai haid, tak? Maka tak boleh dihukum sebagai haid. Boleh? Itu maksud dia. Wa amma idza kanat mu'tadatan ay sabaqa la haid wa tuhurun. Itu istilah kedua, mu'tadah. Mu'tadah ni maknanya penuh datang darah haid. Makna kali kedua datang darah haid. Makna sebelum tu pernah datang dah sekali. Tak? Itu kita panggil mu'tadah. Orang yang biasa datang darah haid. Walaupun sebelum ni hanya sekali datang. Ini kali kedua. Itu kita sebut mu'tadah dah. Mu'tadah. Okey, fayuhkamu bi anna haidun idza ataha ba'da tuhri 15 yawman wa illa bi an ata qablahu fayu'adu hadha ad-dam dam fasad fatukammilu aqalla tuhur wa ma zada fa huwa haidun. Macam tadilah. Jadi orang tu biasa datang darah. Tak? Datang darah. Ni bulan pertama tak? Bulan 1. Datang darah. Datang darah. Contohlah ni haid. Bulan 2 datang darah pula. Darah ni. Yang ni panggil mubtada'ah, first time datang. Yang ni panggil mu'tadah. Boleh? Okey, datang darah. Bila darah yang kedua tu, kita nak hukum sebagai haid. Macam tadi lah. Ini haid kali pertama. Nak datang pula haid kali kedua, mesti suci sebanyak 15 hari, 15 malam. Jadi kalau perempuan tu haid 15 hari, contoh, mesti suci dulu 15 hari, lepas tu datang darah.